Hai, Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi. Hari ini kita nak ulang kaji tajuk Mikroorganisma Sains tahun 6. Okey. Objektif pelajaran kita hari ini mengulang kaji tajuk mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Apa Okey. Jom kita tengok video ni. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan benda hidup termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan dan manusia. Sesetengah benda hidup seperti ikan paus adalah sebesar rumah kita. Pada pendapat anda, apakah makhluk yang paling kecil di bumi? Mungkinkah serangga kecil ini? Tidak juga. Malah, benda hidup yang paling kecil adalah sangat kecil sehingga ia tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Makhluk kecil yang tidak dapat dilihat ini dipanggil mikroorganisma. Mikroorganisma boleh dijumpai di mana-mana, di udara, air, tanah dan juga dalam makanan yang kita makan. Badan organisma hidup, termasuk kita sendiri, juga penuh dengan mikroorganisma. Mari kita ambil segelas air daripada laut. Ia seolah-olah kosong pada mulanya. Tetapi apabila kita letakkan setitis air di atas slide kaca dan lihat ia di bawah mikroskop, kita dapat melihat dunia mikroorganisma yang menakjubkan di dalamnya. Okey, dah faham kan? Okey, sekarang kita nak tengok kepada jenis-jenis mikroorganisma. Hari itu saya dah ajar kita untuk tahun 6, kamu kena tahu 5 jenis mikroorganisma. Yang pertama, fungi. Yang kedua, protozoa. Yang ketiga, alga. Yang keempat, bakteria. Dan yang tengah, trending sekarang ni kan, virus. Okey, jom tengok video ni. Adakah anda pernah ke zoo sebelum ini? Pergi ke zoo adalah sangat menarik kerana kita dapat melihat pelbagai jenis haiwan seperti ikan, reptilia, burung dan mamalia. Sekarang, bayangkan jika terdapat sebuah zoo untuk mikroorganisma. Ia mungkin kelihatan menakutkan pada mulanya, tetapi anda juga akan dapat melihat pelbagai jenis mikroorganisma. Terdapat 5 jenis utama mikroorganisma: bakteria, fungi, alga, protozoa dan virus. Bakteria wujud dalam pelbagai saiz, bentuk dan warna. Contoh bakteria termasuk yang berbentuk rot seperti E. coli, Streptococcus yang berbentuk sfera dan Treponema pallidum yang berbentuk lingkaran. Fungi kadangkala boleh dilihat apabila terdapat dalam jumlah yang besar. Contoh fungi termasuk kulapuk, yeast dan penicillium. Alga adalah mikroorganisma yang boleh membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, seperti yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Alga hidup di dalam air dan juga di kawasan lembap di darat. Contoh alga termasuk Spirogyra dan Phytoplankton. Protozoa adalah mikroorganisma yang paling besar. Ia boleh didapati dalam persekitaran yang mengandungi air, seperti tasik dan sungai. Contoh protozoa termasuk Paramecium dan Amoeba. Virus adalah mikroorganisma yang paling kecil. Virus hidup di dalam organisma hidup yang lain dan menggunakan bahan-bahan di dalam organisma hidup untuk menghasilkan lebih banyak virus. Contoh virus termasuk virus influenza dan HIV. Okey, Mikroorganisma menjalankan proses hidup. Mikroorganisma bertumbuh, bergerak dan bernafas. Saya dah sediakan 3 video. Jom kita tengok. Jessie dan ibunya kembali ke rumah selepas menghabiskan hujung minggu yang panjang di luar bandar. Jessie berlari ke peti sejuk untuk mendapatkan air sejuk. Oh tidak! Jessie terkejut apabila mendapati peti sejuk tersebut tidak sejuk. Terdapat juga bau yang kurang enak. Nampaknya peti sejuk tidak berfungsi sepanjang hujung minggu lalu. Jessie mengeluarkan roti yang telah berkulapuk. Buah-buahan juga telah dirosakkan oleh kulapuk. Makanan di dalam peti sejuk sudah tidak segar lagi. Oleh itu, Jessie dan ibunya membersihkan peti sejuk tersebut. Jessie dan ibunya membasuh tangan mereka dengan serta-merta selepas membersihkan peti sejuk.
Benda hidup seperti manusia dan tumbuh-tumbuhan menjadi lebih besar dan lebih tinggi apabila bertumbuh. Namun, apabila mikroorganisma bertumbuh, mikroorganisma bertambah dalam bilangan seperti apabila mikroorganisma bertumbuh pada keju yang dibuang oleh Jessie. Untuk menumbuhkan mikroorganisma, keadaan yang sesuai diperlukan. Ketika peti sejuk tidak berfungsi, keadaan di dalam peti sejuk menjadi sesuai untuk kulapuk bertumbuh. Kulapuk bertumbuh kerana terdapat nutrien dan air daripada roti. Suhu peti sejuk juga tidak sejuk. Keadaan-keadaan ini menggalakkan pertumbuhan kulapuk. Kulapuk roti, fungi, adalah contoh biasa untuk memerhatikan pertumbuhan mikroorganisma. Kulapuk boleh dilihat dengan mudah menggunakan mata kasar. Apabila kulapuk bertumbuh, anda dapat melihat kulapuk merebak pada roti hari demi hari. Warna kulapuk juga berubah dari warna yang cerah kepada warna yang lebih gelap apabila kulapuk menjadi semakin matang. Ini membuktikan kepada kita bahawa mikroorganisma bertumbuh. Eddie dan Michael ingin menyiasat sama ada mikroorganisma boleh bergerak. Mereka pergi ke sebuah kolam yang berhampiran untuk mengumpulkan beberapa sampel air. Eddie mencabar Michael untuk berjalan dengan lebih pantas. Mikroorganisma tidak mempunyai kaki. Eddie bertanya, bolehkah mikroorganisma bergerak? Jawab Michael, semua benda hidup bergerak dan kebanyakannya bergerak sendiri. Mikroorganisma boleh bergerak tetapi bukan dalam cara yang sama seperti manusia, haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Kebanyakan mikroorganisma bergerak untuk mencari makanan. Mikroorganisma yang berbeza mempunyai struktur yang berbeza untuk membantu mikroorganisma bergerak. Sebagai contoh, paramecium bergerak dengan bantuan silium yang menyapu ke depan dan ke belakang. Ameba bergerak dengan mengubah bentuk secara berterusan, iaitu dengan membentuk pseudopodium. Euglena bergerak dengan memutarkan flagellum dalam cara tertentu untuk menarik Euglena di dalam air. Apabila Eddie dan Michael memerhatikan satu sampel air kolam di bawah mikroskop, mereka dapat melihat beberapa jenis mikroorganisma seperti paramecium dan ameba bergerak di dalam air. Paramecium menggunakan silium untuk bergerak secara rawak. Ameba pula bergerak dengan mengubah bentuk. Ini membuktikan bahawa mikroorganisma bergerak dengan sendiri menggunakan struktur-struktur khas. Pada suatu pagi, Sarah memberi makan arnab-arnabnya dan mendapati salah seekor daripada arnab-arnab tersebut masih tidur. Arnab tersebut tidak bergerak, mahupun bernafas. Sarah menyedari bahawa arnab tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Bernafas adalah salah satu daripada ciri-ciri utama benda hidup. Semua benda hidup memerlukan oksigen di dalam udara untuk hidup. Bernafas adalah proses menyedut oksigen ke dalam peparu anda dan kemudian menyingkirkan karbon dioksida. Semua benda hidup seperti manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan bernafas. Bagaimana pula dengan organisma-organisma yang sangat kecil seperti mikroorganisma? Adakah mikroorganisma bernafas juga? Kita boleh ketahui di kedai roti di sebelah rumah. Pernahkah anda ke kedai roti? Adakah anda tahu pembuat roti memulakan kerja di awal pagi kerana dia memerlukan masa yang lebih untuk menyediakan dough? Roti dibuat menggunakan yeast. Yeast adalah suatu mikroorganisma. Yeast juga bernafas dengan mengambil oksigen dan membebaskan karbon dioksida. Yeast memerlukan gula sebagai makanan. Untuk membuat roti, yeast ditambahkan kepada dough. Yeast membebaskan karbon dioksida apabila bernafas.
Ini membuktikan bahawa mikroorganisma juga bernafas. Mikroorganisma berguna dalam pembuatan makanan, penghasilan antibiotik dan vaksin, penguraian bahan organik, penghasilan baja organik. Selain daripada itu, mikroorganisma juga menyebabkan penyakit berjangkit, perebutan gigi, makanan rosak dan keracunan makanan. Untuk mengatasi benda-benda tadi tu, kita perlukan amalkan 5 langkah pencegahan. Mencuci tangan sebelum makan, tidak berkongsi peralatan peribadi dengan orang lain, kuarantin pesakit yang menghidap penyakit berjangkit, penyediaan makanan yang bersih, memasak air minuman. Amalan harian, ini yang kita selalu dengar dekat TV sekarang kan, ataupun dekat media sosial. Cuci tangan, elak makanan yang terdedah dan dihinggapi lalat, tutup makanan, mandi menggunakan sabun atau antiseptik, menutup hidung dan mulut, guna face mask ataupun pelitup muka. Cuba mengelak daripada mendekati pesakit yang dihinggapi penyakit berjangkit. Kalau kita tahu dia sakit, jangan dekat. Kalau kamu sakit, jangan datang sekolah. Kalau kita keluar, sebab kita tak tahu orang tu sakit tak sakit, jadi kita mengamalkan penjarakan fizikal 1 hingga 3 meter. Lagi jauh, lagi bagus. Kerja hari ini, kamu salin nota, gunakan buku nota sains. Jom ingat mikroorganisma, buku teks muka surat 43. Itu sahaja. Terima kasih. Bye.